Selepas pendengaran daripada lebih kurang pukul 3 sampai sekarang, Hakim telah mendengar semua pihak dan telah membuat keputusan menolak permohonan oleh Jana Bala dalam percubaan dia untuk menghentikan Kongres dan pemilihan parti lah, ya. Dan juga Jana Bala diperintahkan membayar kos RM15,000 lah kepada Parti Keadilan. Kos tindakan diperintahkan membayar RM15,000 sebagai kos. Alasan dia, secara ringkas apa yang dihujahkan oleh peguam kita adalah inilah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh parti politik dan seorang ahli tidak boleh pergi ke mahkamah untuk mencabar ini, ya. Kalau dia nak cabar, ini harus dibuat dalam proses dalaman. Tetapi Jana Bala adalah seorang yang telah dipecat. Dan bukan saja pecat, dia telah dia sendiri telah mengisytiharkan pada bulan Ogos tahun 2009 dia sudah keluar daripada parti. Dia meninggalkan parti dan dia mengumumkan dia menubuhkan parti baru dan dia mengumumkan diri sendiri sebagai penasihat pada parti itu. Jadi apa lagi nak bincang lagi lah. Jadi pada pendapat Hakim, keputusan yang dibuat oleh Parti Keadilan tidak boleh dicabar oleh Jana Bala di mahkamah. Dan sekarang dia bukan ahli lagi. Keputusan itu pun tidak boleh dicabar sebab peruntukan di Akta Pertubuhan Societies Act Section 18C. Jadi itulah cerita dia. Dan sekarang kita akan teruskan dengan Kongres dan habiskan proses pemilihan parti lah. Keputusan-keputusan oleh parti politik sebenarnya tidak boleh dicabar. Ini adalah undang-undang negara kita. Dan alasan utama kenapa undang-undang negara kita begini adalah supaya mahkamah kita yang di mana kita datang untuk mencari keadilan dan sebagainya tidak boleh digunakan oleh ahli-ahli politik yang tidak berpuas hati dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh parti mereka. Kerana jika dibenarkan perkara ini, maka mahkamah tidak akan mendengar kes-kes rakyat biasa, tapi penuhlah dengan ahli-ahli politik yang tak puas hati, ke hulu ke hilir datang ke mahkamah. Jadi itulah keputusan Tuan Yang Arif Hakim bahawa mahkamah ini tidak mempunyai bidang kuasa kerana ini adalah undang-undang negara kita yang termaktub di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan. Jadi bukan saja untuk Parti Keadilan Rakyat, ya, saya ingin tegaskan di sini. Undang-undang ini adalah untuk kesemua parti. Ahli UMNO pun tak boleh datang ke sini untuk menyaman parti UMNO sebagai contohnya. Tak ada siapa boleh buat. Political parties, ahli-ahli politik mesti duduk di dalam parti politiknya. Jika tak puas hati, keluar. Kita nak buat rayuan lah, appeal lah. Kita nak buat appeal terhadap keputusan kehakiman diberi oleh Hakim hari ini. So we will appeal. Saya tak puas hati. Oleh kerana mereka gunakan 18C dalam kes ini. Now biar saya cakap bukan sebagai aduan ataupun klien ataupun dekat apa itu. Parti Keadilan adalah parti keadilan for justice. Okay, we opted that when the law was passed, 18C was passed in Parliament, we said it is against human rights. Alright, it is against human rights. Now the party PKR has used 18C to kill me. And the worst part is, only last night MPP sacked me, only last night. But the lawyers argued in court. They argued in court that I was sacked. The sacking in February 2009 is applicable. Now which is which? You sacked me last night. You did say that in court that you sacked me, MPP sacked me last night. That means the main tujuan mereka ialah untuk menghalang tidak ada pilihan sekali lagi untuk Deputy Presiden. Itu tujuan mereka. Yang basic of the things. Kebetulannya. Mereka kalau nak lawan betul-betul atas sebenarnya. Kami kata apa kenyataan dikeluarkan oleh Saifri Nasution itu, kalau mereka kata itu it stands, maknanya Nasution mempunyai kuasa, super power. He can sack anybody and the boy MPKR can be kept quiet and it is a decision. That is a judgment. How can you say this is a fact? I don't agree with that.
How can one person in a position will come out and say, next say, Sivarasa will come and say, I sack Janapala, and if the MPP keeps quiet and they don't wait for the next month until I go to court, and it is the decision. Unacceptable. And it is a shame on PKR to hide themselves, use 18C, clause 18C to take me off. And the lawyers, they use Mahathir's speech to support their claims. Support the claims when no political party should be taken into court, because the political party, when you join a political party, maknanya kamu menyertai sebuah badan politik, maknanya kamu dengan rela hati. Jadi apa-apa juga keputusan politik parti itu adalah muktamad, tidak boleh dibawa ke mahkamah. Itu undang-undang itu dibawa masa Datuk Seri Tun Mahathir. Tidak, lawyer-lawyer yang mereka mengatakan bahawa saya dipecat malam tadi oleh MPP. Apa tujuan itu? Di dekat mahkamah you kata pecatan saya dulu stands. Tapi you sendiri kata malam tadi saya dipecat. Yang mana satu betul? So where is justice for me? You said in February 2009, Februari 2009 dah dipecat. Dalam mahkamah you kata saya baru dipecat oleh MPP semalam. Mana yang betul? So where is justice for me? Where is justice? So I'm asking all the people yang melaungkan ataupun mereka mempertahankan hak asasi manusia. Not locally, even in America, European Union, they must look at PKR, Datuk Seri Anwar's party, is denying the basic rights of a member. And they're using a policy which is against human rights. I believe that. So now it is a time for all the bodies concerning human rights and the members of the party, wake up. There is no human rights in PKR. Tidak ada hak asasi manusia dalam PKR. Itu adalah kenyataan saya. Jangan jadi buta lagi lah. Jangan jadi buta lagi. Mereka gunakan akta yang dibawa oleh Tun Mahathir Mohamad, 18C, 18C, untuk memperlindungkan mereka.